Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini ulasan yang paling menarik berkaitan dengan apa umat Islam Melayu dapat waktu pas memerintah dahulu. Dipetik daripada Harapan Daily, ditulis oleh Norman Radzwan. Sejak sekian lama apabila tanah Rizab Melayu semakin mencungap, bukan angkara bangsa Cina, India, dan lain-lain, tetapi angkara bangsa sendiri. Orang Melayu sejak sekian lama ditipu atas nama Melayu. Orang Melayu sejak sekian lama ditipu atas nama agama. Akhirnya, bumi dipijak Melayu milik orang kerana bangsa Melayu dan penunggang agama. Apa bukti? Masih ingat pas desak kerajaan kembalikan peruntukan sekolah tahfiz dan sekolah agama apabila ditarik oleh Mahathir pada tahun 2017? Namun, apabila mereka memerintah 33 bulan, ada mereka berikan peruntukan tersebut? Apa umat Islam Melayu ini dapat waktu pas memerintah dulu? Yang mereka dapat pas bekerja sama dengan Mahathir yang menarik peruntukan tersebut. Akhirnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mereka hina siang dan malam tanpa pas mendesak telah mengembalikan geran sekolah agama rakyat di bawah JAKIM. Begitu juga waktu jadi pembangkang dihimpun umat Melayu ke Padang Merbuk di Kuala Lumpur untuk bawa RUU 355. Apabila mereka memerintah 33 bulan, ada mereka sekurang-kurangnya bawa usul RUU 355. Akhirnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim minta Menteri Agama bagi pihak kerajaan membawa usul RUU 355 ke Parlimen tahun ini. Yang kita dapat, cabutan judi dinaikkan oleh kerajaan bersama PAS. Akhirnya, Datuk Seri Anwar menurunkan kembali cabutan bertuah itu kerana ia tidak baik untuk kesejahteraan rakyat. Apabila kerajaan tidak memberikan peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang, dikatakan zalim. Apabila Muhyiddin lakukan perkara yang sama, tidak pula zalim. Begitulah mengenai minyak subsidi bersasar. Ketika zaman Muhyiddin dan Ismail Sabri Yaakob, kedua-dua Perdana Menteri itu sudah mengeluarkan kenyataan betapa perlunya mengenai subsidi bersasar dilaksanakan kerajaan. Tetapi kedua-dua mereka tidak berani untuk melaksanakannya. Apabila kedua-dua bekas Perdana Menteri itu mengeluarkan kenyataan bermakna, formula itu baik untuk selamatkan negara. Kenapa apabila Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim mahu lakukan, dianggap pula zalim? Kalau orang Melayu cukup menggunakan separuh akal yang ada, mereka sudah dapat melihat bagaimana agama ini ditunggang begitu hina sekali. Bukan sahaja dapat melihat agama dipergunakan, malah rakyat diperbodohkan minda hanya untuk kepentingan politik. Baru-baru ini kita dengar pegawai pejabat tanah menipu 649.2 hektar
tanah Rizab Melayu di Perak hilang begitu sahaja. Tanah yang begitu luas, kerana ada yang sanggup menipu hak milik tanah Rizab Melayu. Seperti biasa, bab salah guna kuasa ini tidak perlu disebut nama atau wajah. Saya sudah tahu, type M dan barangkali plus MW juga. Siapa yang gadai tanah Rizab Melayu itu? Adakah Anthony Locke? Bukan. Sejak dulu bukan bangsa Cina, tetapi bangsa Melayu yang ada kuasa menggadaikannya. Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka hingga Mat Kilau, bangsa Melayu sendirilah yang menghancurkan bangsanya sendiri. Mereka hanya kambing hitamkan bangsa-bangsa lain untuk menghalalkan cara atau divert isu daripada isu yang sebenarnya. Petikan ini, ulasan ini dipetik daripada Harapan Daily, ditulis oleh Norman Redzuan. Apa umat Islam Melayu dapat waktu pas memerintah dulu. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Salam sejahtera. Ada netizen kata, habislah Mahathir kali ini. Rupa-rupanya isu itu berkaitan dengan tindakan Mahathir mengulas panjang lebar berkait dengan isu RCI. Saudara-saudara sekalian, isu ini menjadi kian hangat apabila Tun Mahathir mengulasnya panjang lebar. Sehingga ada netizen kata, janganlah ulas panjang lebar di sini, tetapi ulas di proceeding tersebut. Jawablah di RCI, tak perlu ulas panjang. Ramai mengkritik sikap Mahathir. Ada juga yang mengatakan Mahathir mula menggelupur, mula takut atau mula panik dengan apa yang sedang berlaku. Orang ramai dilihat mengkritik sikap Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mengulas panjang. Selepas diarah hadir ke prosiding Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan RCI Batu Putih. Bekas Perdana Menteri 2 kali itu dipanggil berbuat demikian pada 12 Jun depan. Bagaimanapun, Mahathir menerusi laman X berkata, beliau akan menghadiri prosiding itu, tetapi sangat berharap supaya RCI tersebut diadakan secara terbuka dan orang awam dapat mengikuti prosiding sepenuhnya. Ini kerana sebelum ini, pelbagai tohmahan dan tuduhan telah dituju kepada saya secara terbuka dan mendapat laporan media secara meluas, kata Tun Mahathir. Dan tuduhan-tuduhan tersebut dibuat termasuk oleh Jemaah Menteri sekarang. Antara lain bahawa saya membuat keputusan secara sembunyi-sembunyi dan secara sendirian, kata Tun Mahathir. Jika semua tohmahan ini dibuat secara terbuka, kenapakah jawapan dan penerangan saya perlu dibuat secara tertutup? Katanya kemarin. Menjengah ke ruang komen di laman X Mahathir, rata-rata berpendapat bekas pengerusi Parti Pejuang Tanah Air Pejuang itu tidak perlu banyak bunyi, tidak perlu banyak cakap, tidak perlu banyak mengulas, lagi memandangkan prosiding tersebut bukannya kempen pilihan raya untuk meraih undi. Jawablah di RCI, Tun Mahathir. Tak payah nak ulas panjang-panjang. RCI ini bukan PRU nak cari undi.
Kalau betul, nak takut apa? Lainlah kalau salah, kata seorang netizen. Dah panggil pergilah, bukan cerita di sini, kata seorang lagi netizen. Orang panggil cara elok, hang mengelak hadir. Lepas tu bila didedahkan dalam Dewan Negara, hang spin kata tak ada notis. Ni sampai mahkamah keluarkan sapina, duk acah play victim pula, kata seorang netizen. Tak payah cakap banyak, kata seorang lagi netizen. Hadir sajalah kalau berani, sama juga bab istiar harta. Sampai bila nak tangguh? Demikian antara komentar netizen. Dalam masa sama, ramai secara sinis berharap Mahathir diberi ingatan yang kuat semasa prosiding tersebut berlangsung. Kata seorang netizen, tolong jangan kata saya tak ingat semasa disoal ya Tun. Semoga Allah menguatkan daya ingatan Tun. Sebab pengalaman lalu, Tun ni asik kata saya tak ingat, kata pengguna X, Suraya Official. Pada 1 April lalu, Datuk Seri Azalina Othman Said di Dewan Negara mendedahkan bahawa Mahathir yang membuat keputusan secara sembunyi adalah individu yang bertanggungjawab, menyebabkan Malaysia kehilangan batu putih dalam proses rayuan di Mahkamah Antarabangsa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi tersebut berkata, Perdana Menteri ketika itu membuat keputusan secara bersendirian, tanpa sesiapa mengetahuinya, termasuk peguam negara yang bercuti ketika itu. Tanpa menamakan Perdana Menteri berkenan, Azalina menjelaskan, perkara itu berlaku bukan ketika beliau menjawat jawatan menteri. Azalina menegaskan bahawa Malaysia tidak akan kehilangan batu putih itu jika peristiwa itu berlaku ketika beliau menjadi menteri. Sehubungan itu, beliau berharap semua pihak memberikan kepercayaan kepada RCI untuk mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan yang ditubuhkan untuk mencari kaedah penyelesaian serta penambahbaikan mengenai sebarang isu membabitkan kedaulatan negara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.